Media statement, CDCM from UAE. Saya ingin mengucapkan tinggi hargaan saya kepada semua Exco, Adun, Ahli Parlimen dan Ahli Majlis dan semua rakan-rakan yang datang menyokong memberi sokongan kepada saya berkenaan dengan kejadian pagi ini. Saya akan mohon maaf sempat menerjemahkan perjalanan media ini dalam 3 bahasa yang biasa saya buat. Pagi ini saya gunakan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu bercampur kerana laporan saya dalam bahasa Melayu dan kenyataan dalam ini juga ada rujukan dalam bahasa Melayu dan kemudian mungkin saya akan buat perubahan yang lebih lengkap untuk semua pihak untuk orang yang berjaya sidang media ini dipanggil kerana I suspected an arson at my house this morning at around 2:50 a.m. Today is 10 January, Wednesday, and I call on all political parties and religious-based organizations to act responsibly and not to stir up hatred and create unrest. Malaysians need to unite to fight against extremism and violence in our society. Inilah harapan saya. Jadi the details of the fire and the suspected arson at my house this morning are stated in the police report attached in this media statement. The fire is suspected to be an arson due to a broken bottle with an object looking like a firework candle taped to the bottle. Jadi kejadian yang berlaku ini telah saya nyatakan kepada polisi dalam laporan polis saya. Untuk mereka media yang tak nampak hadir tapi mengikut live ini, saya bacalah kejadian pagi ini mengikut laporan polis pagi yang saya buat pagi ini. Pada 10 hari bulan Januari jam lebih kurang 02.50 iaitu 2.50 pagi, saya dan isteri saya sedang tidur di bilik tidur tingkat atas rumah saya, itu di Taman Sebarat Raya di bawah. Tiba-tiba isteri saya dengar bunyi loceng rumah dibunyikan berkali-kali. Isteri saya bangun dan buka tingkap dan mendengar ada orang menjerit api-api dalam bahasa Cina. Isteri saya tidak nampak sebarang api kerana terlindung oleh anjung rumah saya, the porch. The window down there got a porch, so he didn't see any fire at that point of time. Beliau turun ke tingkat bawah dan nampak motorkar jenis Mercedes model E300 nombor pendaftaran WBX 7411 telah dijilat api. Ini kereta yang biasa saya bawa. Beliau terus naik ke tingkat atas dan memanggil saya. Saya pun turun dan melihat keadaan. Saya membuka pintu rumah
nampak motorkar Mercedes nombor pendaftaran WBX 7411 telah dijilat api, dan di bahagian hadapan motorkar berhampiran dengan pintu rumah saya ternampak satu botol kaca yang telah pecah dengan api kecil yang masih bernyala. Jadi masa itu saya pun syaki itu kemungkinan besar satu aset, kerana kalau bakar kereta di belakang dia satu tempat api, kalau dia berpunca daripada motorkar itu sendiri. Tapi saya nampak satu botol yang ada juga api bernyala. Saya terus menelpon Balai Polis Air Tawar dan juga Balai Bomba Air Tawar. Tidak lama kemudian pihak polis dan pihak bomba telah tiba. Pihak bomba telah berjaya memadamkan api tersebut. Saya kemudian terus menghampiri serpihan botol yang dinyatakan di atas tadi. Saya mendapati serpihan botol tersebut dikaitkan dengan satu objek semacam firework candle, dan semacam saya tak tahu apa barang itu. Yang saya tahu sekarang ni kita kadang-kadang taruh atas konti kek itu firework kan. Saya mensyaki perbuatan khianat dengan api atau aset untuk membakar harta benda saya dan rumah saya telah berlaku. Motorkar Mercedes saya hampir keseluruhan musnah dijilat api, dan dua buah kenderaan berdekatan, iaitu motorkar jenis Honda CR-V nombor pendaftaran AHM 7337 dan Hilux, motorkar Hilux pendaftaran AHC 1181 juga mengalami kerosakan akibat dari api kebakaran tersebut. Siling anjung rumah saya juga turut dijilat api. The porch was also on fire. Anggaran kerugian tidak pasti. Saya datang ke balai buat laporan ini supaya pihak polis boleh menyiasat kes ini yang disyaki perbuatan khianat dengan api. Itu saja laporan saya. Saya teruskan dengan media statement saya. I would like to thank the police and the fire rescue department for their quick response after I contacted them about the fire. Saya ucap terima kasihlah kepada pihak polis dan juga pihak bomba yang memang datang dalam masa yang terdekat untuk menyelamatkan keadaan. The fire and rescue department, a quick response saved my house from being burned down completely, as the fire has spread very fast and to the ceiling of the porch has been engulfed with fire. I'm grateful to the police and the fire rescue personnel for the help rendered. Saya rakankan tinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada pihak polis dan bomba. Kalau bomba lewat lagi, mungkin keseluruhan rumah saya akan terbakar kerana akan dijilat. Saya tak nak gunakan perkataan terbakar, dijilat api, kerana ini memang satu kebakaran yang ada dinyatakan, bukan tidak sengaja. Kerana masa saya keluar, kereta sudah bakar besar dan dia hampir terbakar. Sebenarnya pun api pun sudah mula dengan dua kereta yang lain. Tapi kita sempat selamatkan kedua-dua kereta tersebut sebelum ada sedikit kerosakan. I'm not involved in any quarrel or dispute with anyone. I tried to be professional in my conduct all these years in politics. The only reason I suspect this suspected arson could occur is due to the media statement I issued on 28 December 2023. Saya tak ada bergaduh dengan mana-mana pihak. Setahu saya tak ada gaduh, tak ada kerikat, tak ada ini pun pada saya.
rasa satu-satu kemungkinan besar pelaku asal ini adalah berbangkit daripada kenyataan media yang saya keluarkan pada 28 hari bulan Disember 2023. My media statement was to respond to the suggestion by the federal government to form a committee headed by Chief Justice Tun Yati bin Tun Azmi to study the conflicts between Sharia law and the Constitution. Saya ingin menekankan di sini. Anda boleh baca saya punya media statement dan sudah saya keluarkan dalam itu 3 bahasa. Itu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan bahasa Mandarin. Tak pernah saya minta mana-mana anggota yang akan dilantik itu kadang-kadang mesti meminda perlembagaan persekutuan. Saya jangkalah perlembagaan permintaan kepada perlembagaan persekutuan ini kemungkinan akan dicadangkan. Jadi saya tekankan minta seorang ataupun orang kepakaran, bukan siapa-siapa, bukan Islam, yang ada kepakaran dalam perlembagaan persekutuan untuk memberi pandangan tentang peruntukan perlembagaan persekutuan. Jelas tak ada bagi pandangan tentang hukum syariat Islamic law atau apa-apa hal tentang Islam. Anda boleh baca saya punya media statement sudah dikeluarkan. Saya nak tekankan lagi the view on the federal constitution. Itu saja, kerana federal constitution ini kalau kita pindah, dia merangkumi semua orang Islam, orang bukan Islam, dan juga ada orang Islam yang berlainan pendapat tentang kebebasan. Jadi dia sesuatu yang menyeluruh, dia merangkumi semua orang, semua kaum, semua agama, semua wilayah, semua orang. Jadi maksudnya kalau sudah pindah, persaudarakan bagi pandangan saja. Jadi itu pun satu show saya. Jadi kalau saya juga cadangkan bahawa seorang wakil daripada Badan Peguam Malaysia dilantik. 11 orang ini kita lantik seorang bukan Islam, satu orang dari Badan Peguam untuk bagi pandangan, kerana saya seorang peguam. Jadi Badan Peguam ini merupakan satu badan yang ditubuhkan oleh Akta Parlimen. Jadi mana-mana perkara berkaitan dengan undang-undang, mereka biasanya akan bagi pandangan, kerana itulah kepakaran peguam-peguam. Jadi itu saya cadangan. Tapi malangnya in response to the state media statement, saya nak tekankan di sini, saya ada bukti. Parti leaders and Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu Leaders have accused me in interfering in Islamic matter by distorting my state media statement and said I propose the following. Ini bahasa yang setiap perkataan yang digunakan oleh mereka. Tadi saya sudah kata cadangan saya berkenaan dengan pindahan perlembagaan. Tapi mereka kata, saya sudah dapat bukti semua lah ini. Saya cadangkan, dikatakan, saya cadangkan melantik pakar perlembagaan bukan Islam untuk mengubah undang-undang Islam. Terus tak? Untuk ubah undang-undang Islam. Tadi saya kata tentang perlembagaan. Lagi, di perkataan ini contoh-contoh lah, saya bagi 3 contoh. Kedua, perkataan yang digunakan mencadang untuk kerajaan melantik orang bukan Islam ke dalam jabatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri untuk mengubah undang-undang Islam. Dan contoh ketiga, saya rasa tadi banyak contoh lah. Bagi tadi tak sempat saya baca sekali lagi apa yang mereka katakan. Yang ketiga, dikatakan saya showkan campur tangan urusan pengharmonian institusi Mahkamah Syariah oleh pakar perundangan bukan Islam. Tengok, dia kata saya cadangkan pakar bukan Islam ini
untuk campur tangan dalam institusi mahkamah syariah. Bila? Mana perkataan ini ada? Ini satu fitnah besar. Well, ada exact words used by them. Diorang boleh baca apa yang mereka cakap ni. Saya tak serahkan semua nama mereka. Dan such past and bersatu leaders have defamed me and misled our society, especially the Muslim community. They owe the public an apology. They have also, through their statement, instigated hate against me. The fruit of hate is violence. Kerana mereka mengapi-apikan, menghasut orang untuk benci saya. Kalau kita tahu akidah kebencian ialah keganasan, itulah yang berlaku bagi saya. Saya cakap kalau tidak, kenapa orang nak bakar semen kereta, semen rumah, nak bakar kalau saya dalam rumah, bagi saya mati dalam rumah untuk bunuh saya. When DAP was working with PAS under Pakatan Rakyat, we were taught that defaming someone is a grave sin. Unfortunately, we now see many PAS leaders defame people freely. Semasa DAP bekerja sama dengan PAS di bawah Pakatan Rakyat, kita bukan Muslim telah diajar oleh orang-orang PAS. Fitnah itu satu dosa besar. Ada yang menggunakan perkataan lebih teruk daripada membunuh. Itulah yang beritahu. Tapi sekarang ni kita nampak pemimpin-pemimpin PAS, ramai daripada mereka, saya berkata semua, bebas memfitnah orang. Macam yang saya tunjukkan tadi. Saya kata bagi pandangan tentang pindaan, tentang perlembagaan persekutuan. Dia kata saya minta yang bukan Islam ini untuk bagi pandangan mengubah undang-undang Islam atau masuk campur isu mahkamah syariah. Ini satu fitnah besar. When I saw that my suggestion has been manipulated to stir intolerance and hatred by such people, I apologize and withdraw my suggestion. Apabila saya nampak cadangan saya, cadangan saja dimanipulasikan oleh kumpulan-kumpulan seperti ini untuk intolerance, untuk orang kata intolerance apa masuk dan untuk menaikkan kebencian. Saya rasa lagi baik saya mohon maaf untuk tarik balik cadangan saya, kerana demi kebaikan semua orang. Saya tak nak yang ada yang terpesong oleh mereka. Kalau kita tengok video dia Badrul Hisham itu cikgu bakar Badrul Hisham sama lagi cikgu bak. Wah, emosi berkobar-kobar. Tapi tepi dia orang pun ketawa sikit. Dia biar orang, dia tahu itu cara dia. Tapi cara dia itu tak betul. Ini berkobar-kobar. Kita ni nak fakta, nak bincang, bukan nak mainkan emosi. Ini sangat tidak bertanggungjawab. Sebab itu saya mohon maaf, saya keluarkan satu statement pada 31 hari Disember. Kalau kata saya tarik balik cadangan. Kalau ada segelintir, saya bukan semua Islam, kalau ada segelintir orang Islam yang kerana buat-buat ini tidak boleh terima cadangan pun, lagi baik saya jangan campur isu ini. Kemudian saya tadi kata saya hanya nak bagi pandangan tentang perlembagaan persekutuan. Saya tak nak jadi digunakan oleh kelompok-kelompok sedemikian untuk menghancurkan negara, menyebabkan puncak kancil untuk yang tidak tentera awam. Saya mohon maaf dan menarik balik cadangan saya. We must not allow such group to manipulate the emotions of the public. We must encourage mature discussion in all matters. Saya harap komuniti Malaysia untuk kita menjadi sebuah negara progresif. Kita jangan
setiap perkara sikit-sikit tak perlu emosi, tak boleh bincang. Kita mesti menjadi satu masyarakat yang makan. Dalam semua hal kita boleh bincang. Ada cadangan, kita bincang. Kalau cadangan itu baik, kita terima. Cadangan tak baik, kita tolak. Jangan sebelum dengar perbahasan atau perbincangan, kita marah, tunjukkan kemarahan. Itu bukan satu kerjaan baik untuk Malaysia. Kalau Malaysia nak jadi first world nation, kita mestilah orang yang berfikiran matang dan boleh berbincang untuk mendapat kita kata result atau keputusan yang terbaik. So saya haraplah jangan lagi ada orang yang dengar tentang cara macam Madu Hisham itu beremosi ni, bangkit-bangkit dengan cakap. Orang kata lower your voice lah. Dalam parlimen kita dengar lower your voice, we call increase your reason, bukan dengan cara emosi lah. State your reasons. I have never been anti-Islam. It has been proven in court. Saya di sini tekankan, saya tak pernah anti-Islam. Ini telah dibuktikan di mahkamah. Oh maaf, saya terpaksa gunakan contoh ini untuk bagi tahu rakyat orang Melayu dan Islam siapa Ngen Tuhan sebenar. Kerana dulu mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, semasa dia menjadi menteri, dia dalam Facebook dia pun menuduh saya terkenal anti-Islam. Terkenal ni macam maksudnya serah banyak kes lah, semua orang tahu lah. Di dalam Facebook dia berkali satu hari bulan Februari 2012 dia mengatakan saya adalah well known for being anti-Islam. Saya sebenarnya minta dia apa yang mau lah, saya mengenal dia saya senior dekat UM. Balik-baliklah satu kenyataan itu. Sampai mau kita politik. Saya ni hati terbuka ni, hati saya kan kuat, lapan. Balik-balik dia kata tim politik masa itu dia kata dia dalam bangun, dia tak boleh balik-balik. Tapi saya kata ikut Islam, kalau kita silap, kita mohon bertaubat. Betul lah, silap kita buat yang baik. Dia kata tak boleh. Tak boleh untuk bersihkan nama saya di depan semua rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Islam. Saya terpaksa menyaman dia di mahkamah. When I saw him in court, he could not show an utterance or action that I had been anti-Islam. He admitted that he defamed me, admitted liability, and paid me 80,000 ringgit as compensation and 5,000 ringgit cost. Masa saya sama dia di mahkamah, kalau saya terkenal anti-Islam ini, mesti ada ucapan saya, tindakan saya yang anti-Islam. Kalau terkenal ni mesti banyak kes lah. Tapi dia tak boleh tunjukkan satu kes pun. Maksudnya ini fitnah besar lah. Tak ada pun mana-mana tindakan saya anti-Islam. Dia kata saya terkenal. Dan dia mengaku dia bersalah. Dia mengaku liability, maksudnya bukan bayaran sebagai settlement. Dia kata tak, terus dia mengaku salah. Dia mengaku salah. Dia bayar saya 80,000 ringgit pampasan dan 5,000 kos. Kalau dia tak bersalah, dia boleh tunjukkan saya anti-Islam. Dia mesti tunjukkan di mahkamah. No, dia pun menteri, bukan sebarangan orang. Dia pun kalau tak silap saya masa itu pun Vice President UMNO. Dia tunjukkan tinggi. Hanya terdesak, terpaksa di mahkamah. Memang dia fitnah. Dia bayar saya 80,000 ringgit dan 5,000 kos. Saya nak beritahu semua orang Melayu dan orang Islam, di mahkamah saya telah dibuktikan saya tidak anti-Islam. Boleh kan? As a member of parliament,
I try to solve all problems brought to me. I want to help the voiceless and the sorry. I want to help the voiceless and the downtrodden. Sebagai ahli parlimen, saya cuba selesaikan semua masalah yang dibawa kepada saya. Terutamanya mereka yang voiceless, yang tak ada suara di masyarakat kita, yang dipijak, yang ditindas. Saya cuba tolong sebagai prinsip saya sebagai ketua dan juga sebagai seorang ahli parlimen. Kadang-kadang isu sosial ini melibatkan isu sensitif juga. Tapi kita mesti selesaikan isu sosial. Kita katakan dalam kes ini yang saya rasa bangkitkan ialah kadang-kadang social problem involve the issue of religion. As an example, the case of non-Muslim with the word Islam on the identity card. Ini kes bukan tentang orang Islam. Ini kes tentang orang bukan Islam. Saya nak tekankan, saya tolong ini semua Cina, India dan atas sebab-sebab tertentu lah. Atau kes orang asli itu atas sebab-sebab tertentu mereka bukan Islam tapi berkata Islam, ternyata dalam tak pengenalan dia mereka tak boleh berkahwin dengan bukan Islam. Memang mereka bukan Islam, jadi mereka nak kahwin dengan bukan Islam. Mereka tak boleh kahwin, jadi mereka terpaksa persetujukan luar nikah. Dan mana-mana agama pun kita tak galakkan hidup luar nikah. So they have to stay together out of wedlock dan lahirkan anak luar nikah. Kita tahu kalau anak we have people the children out of wedlock ada impact psikologi atas anak-anak. Kalau kita masyarakat ini, kita ada satu isu. Ini bukan isu agama bagi saya, ini satu isu sosial. Kalau orang datang jumpa saya, kalau bukan ahli parlimen, siapa mereka nak bantu? Who can they help? Sure they call jumpa saya. Saya bukanlah main isu agama, tak. Mereka minta tolong, kita cuba tolong. Jadi saya haraplah we show compassion and mercy on them. Kita tunjuklah pri kemanusiaan, rasa simpati dengan orang-orang yang kerja dalam keadaan yang mendesak ini. Mereka nak kahwin, tak boleh kahwin. Nak lahir anak orang nikah, siapa nak? Kita semua tak mahu kan? Tapi kita jangan paksa mereka lah. Itu maksud saya. Kita selesaikan dengan cara baik. Jangan kita bolehkan nanti minta hormat pun tak pernah. Itu putusan Melayu dulu punya putusan Melayu dulu sekali. Dia kata yang tentang jasa itu hidingan orang atas saya. Tak pernah saya kata hormati hak untuk putusan. Kita bawa masalah itu kemudian value play itu tak betul. Jadi akhir sekali we must not be seen solely from the religious perspective. Akhir sekali, I forgive those who want to burn my cars, my house, and even harm my family, if they have been misled by falsehood and instigated by others who hate and commit violence. As a lawyer for 38 years and have been in public service for 33 years, I know it is never a happy life to live if you are involved in a crime and live in fear. I invite them to turn over a new leaf, be a good citizen, and don't cause worries to your families, to their families. Your family members love you, and when you are involved in a crime, it causes them much pain, sleepless night, and endless worry. Sebagai seorang penguat 38 tahun, saya buat macam-macam kes. Kes bunuh pun ada, kes trafficking dada 39B pun ada, kes-kes jenayah tak ada, macam-macam.
biasanya selain daripada orang itu yang melakukan kesalahan, dia takut, dia masuk penjara, dia takut macam-macam lah. Hukuman akan ataupun cara polis melayan mereka. Bukan mereka saja hidup tak happy, tak gembira. Mereka senantiasa hidup dalam ketakutan. Bukan mereka saja, ahli keluarga mereka, saya tahu semua mereka menganggu kepada saya. Ahli parlimen pun ramai jumpa saya. Ini asal ini bukan kes saya. Kes-kes yang berlaku baru-baru ni, mereka jumpa saya. Mereka tahu salah salah, mau jumpa saya, mau tolong selesaikan. Saya mohon mereka lah, kalau mereka telah terpesong kerana kepalsuan ataupun fitnah yang dilakukan oleh setengah-setengah pihak, mereka lakukan ini, bertaubatlah. Saya maafkan. Tapi ini satu kesalahan dari segi jenayah. Saya harap mereka bertaubat. Hiduplah. Hidup Tuhan bagi kita satu one life, satu nyawa saja. Hiduplah gembira. Jangan buat perkara-perkara ini yang menyebabkan anda terpaksa hiding everywhere, nak sembunyikan diri, takut-takut dijumpai. Bukan caranya. Jangan diperdayakan oleh mana-mana pihak. Saya cakap asal kes yang jumpa saya ni, mereka dipergunakan oleh along-along, nak bakar rumah, panggil molotov, panggil bom molotov. Kemudian lepas itu sudah ada video, takut jumpa saya. Begitulah, jangan dipergunakan. Jadi harapan saya pun berharap siapa-siapa orang ini mereka dapat menjadi orang baik, jangan dipergunakan. Kerana saya sudah di Aitawa 5 generasi. Setahu saya, kita tak ada musuh di Aitawa. Jadi orang di sini memang baik dengan saya. Saya terus bagi tahu rumah saya tak ada CCTV. Kerana saya rasa tak perlu. Semua persekitaran, semua orang kenal. Jadi saya sayangkan Malaysia. Inilah satu-satunya negara untuk saya. Saya pun berharap jangan-jangan mereka yang menghasut menjadikan Malaysia ini menggalakkan orang suhid dan membenci orang lain dan mengamalkan cara mengganas ini. Kerana kita nampak begitu pentingnya ketenteraman awam ini. Peace of a nation is sacrosanct, cannot be bought by money. We see so many countries at war. We see so many, kalau not at war dengan lain-lain negara berperang, dalaman perang saudara, kerana kelompok-kelompok berlainan, semua orang susah. Jadi kita marilah kita jadikan Malaysia sebuah negara yang terbaik. Itulah kenyataan media yang akan saya berikan pagi ini. Ada apa-apa? No, I've never received any strategic call. So that's why I don't expect this to come. Because after I issue a statement, I see people try to investigate. Bagi saya, sebagai orang yang sebagai ketua, sebagai orang yang berkecimpung dalam politik public service 33 tahun, bukan 38 tahun. Biasanya satu cadangan ini kita bincang. Tak adalah nak ugut-ugut macam yang berlaku kan. So to me it's a suggestion. I don't know. Apa pandangan semua? Cadangan itu cadangan apa? Saya tahu orang Melayu pun baik. Saya banyak kawan Melayu. Kita bincang-bincang, cadangan itu satu cadangan. Tak setuju, tak setuju lah. Kita boleh rasa tak paksa. Cadangan saja. Kalau satu hari ini di Malaysia ini, cadangan pun tak boleh
susahlah untuk kita maju ke depan. Okay, I didn't receive any threatening call or any message from them. So that's why I only come to one conclusion. Itu saya rasa satu-satunya itu sebablah. Ada lain-lain soalan? Yeah, sorry. Yeah, I asked my wife. We know who are the two person who ring the doorbell. Yeah, we got my wife not here. Nearby, stay nearby. They pass by. Ini dua orang, dia nampak api dan dia tekan loceng rumah. Datuk ada terima apa-apa mesej, bubutan dan sebagainya? Tak ada, langsung tak ada. Sebab itu saya fikir apa masalah puncanya. Dan kita tahu yang pagi ni isu statement ni sebenarnya saya yang banyak kecam saya ni adalah dalam komen media dan social media, macam-macam apa kata komen dan cebuhan. Tapi saya selepas berlaku perkara ini, saya pergi ke Keduri, saya pergi ke jumpa ketua kampung kata kita faham tak ini semua politik pihak sana. Saya pergi ke Keduri, orang pun sembang dengan saya, berjabat tangan, bring me before us di apa kata countdown 31 hari bulan di Teluk Batik. Ribu-ribu orang Melayu, saya pun ada janji lah dengan YDP. Kita pun berjabat tangan, bersua mesra dengan semua ribu-ribu orang. Ada satu yang apa kata barak saya macam biasa, mereka masih mesra. Jadi saya rasa mungkin ini instigated by some people. Sebab itu saya rasa dia mungkin jadi saya tak tahu lah, saya coba kepada pihak polis untuk siasat. Tapi kalau itulah sebab itu media statement itu yang diutamakan hanya satu conclusion, orang itu marah kerana saya campur tangan dalam hal Islam. Sebenarnya tidak. Datuk, susulan daripada kejadian tu ada tak Datuk macam untuk dari segi keselamatan lah? Ya, rasanya saya mestilah kalau CCTV sekarang CCTV yang tercanggih dulu macam ini nanti dapat sebenarnya rumah saya polis pernah berlaku insiden lepas, polis ada juga beronda rumah saya, itu polis mereka beronda pukul 1 pagi tapi ini berlaku pukul hampir 3 pagi. Itu depan tu ada CCTV saya rasa. Ada. Tapi kita cuba dapat. Ataupun sebenarnya rumah saya ni rumah sangat selamat. Kerana kalau you nak masuk tidak semua orang bersekitar, semua orang berkenalan. Jadi kalau you masuk mana-mana tempat itu mesti ada berapa rumah ada CCTV. Jadi mesti tahulah. Tapi kalau CCTV itu jelas ataupun mereka tutup muka dan kita tak tahu lagi. Okay, thank you very much. Sebenarnya mereka yang ada cover nanti kursi di Indonesia dibanding Indonesia akan berjalan itu saya mereka yang tahu dan ada apa-apa berilah bagi tahu. Report semua pegang.
kejadian ini tidak akan menjejaskan kerja saya sebagai seorang ahli parlimen untuk menjalankan tugas menegakkan kebijakan. Karena saya sudah sumpah atas rentakan persekutuan untuk memastikan pelihara yang baik dan kebaikan Indonesia. Ini yang dia akan Ya, biasa macam kalau kerajaan cadangan dalam kita sebagai ahli parlimen dalam kita kata tanggungjawab tugasan kita sembang imbang itu kita mesti bagi cadangan. Cadangan diterima atau tidak terpulang kepada kerajaan. Itu satu daripada tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen. Dan juga kita mahu semua pihak menghormati lembaga persekutuan. Kita boleh minta, tapi ikut proses yang tertentu.